Seterusnya kita beralih kepada abstrak. Kajian ini merupakan satu aspek yang membezakan satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lain, iaitu dikenali sebagai ekonomi moral. Oleh itu, yang boleh dikaji secara lebih khusus iaitu dipanggil etika ekonomi. Akhlak sentiasa berkaitan dengan apa orang lakukan dan aktiviti ekonomi adalah bidang penting dalam tingkah laku manusia. Sekular di sini bertujuan untuk lebih mementingkan penggunaan dan harta benda sebagai sumber kebahagiaan manusia tanpa mengira peranan nilai moral dalam reformasi individu dan sosial. Dalam sistem ekonomi moden yang semakin jauh daripada etika. Tambahan pula, semua aspek globalisasi bukan sahaja dari segi ekonomi adalah kritikal untuk masa depan masyarakat dan negara khususnya serta nasib tamadun manusia. Di samping itu, kajian ini adalah dapatan daripada 3 penulisan yang berbeza daripada pakar-pakar penulis dan daripada rujukan pakar-pakar ekonomi di seluruh negara. Kajian ini juga membincangkan isu-isu berbangkit yang sering dikemukakan oleh sesetengah pihak yang kurang berpuas hati terhadap ekonomi yang berkait rapat dengan peradaban khususnya peradaban Islam. Di penghujung hasil kajian ini, kita dapat lihat bahawa beberapa penyelesaian daripada isu-isu tersebut malahan dapat mengetahui bahawa peradaban dan etika amat berkait rapat dengan ekonomi tidak kira di Malaysia maupun di luar negara. Seterusnya kita beralih kepada pendahuluan. Etika merupakan teori yang berkaitan dengan tindakan, hujah dan tujuan yang mengarah kepada makna sesuatu tindakan yang dilakukan seseorang. Etika ini bukan bersangkutan dengan fakta atau fizikal iman manusia, tetapi merupakan falsafah moral yang mengambil kira tindakan atau tingkah laku manusia. Etika memberi tumpuan terhadap tingkah laku individu, iaitu bagaimana manusia bertingkah laku dalam sesuatu keadaan. Namun begitu, Ismail Ibrahim menyatakan etika merupakan suatu proses pemikiran tentang baik dan buruk berkaitan perilaku seseorang. Justeru dalam erti kata lain, yang mudah etika ialah sistem yang berdasarkan akhlak atau tingkah laku manusia. Bagi kita pula yang beragama Islam yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup seharian, sangat menitik beratkan etika serta akhlak dalam kehidupan seharian, sama ada yang melibatkan hubungan dengan pencipta, hubungan sesama manusia maupun hubungan dengan makhluk lain. Hal ini disokong oleh Abu Al-Adi Al-Maududi dalam bukunya Ethical Viewpoint of Islam yang mengatakan bahawa kewujudan nilai-nilai agama yang dipegang dan dihayati oleh seseorang individu atau masyarakat dalam tindakan seharian mereka berbeza antara etika dan moral yang diamalkan orang Islam dengan etika dan moral golongan sekular. Ekonomi beretika merupakan salah satu penting dalam meningkatkan produktiviti ekonomi. Akhlak dalam kehidupan ekonomi ialah tindakan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi sesuai dengan etika atau tata kelakuan dalam pola bertindak dan berfikir yang dianggap baik dan benar dalam kegiatan ekonomi. Nilai moral yang diletakkan di atas pertimbangan ekonomi dan dalam sistem keputusan untuk menjalankan perniagaan. Manakala Junowo pula mendefinisikan ekonomi beretikal sebagai pilihan yang tidak boleh dipisahkan daripada faktor persekitaran dan sosio-budaya. Ekonomi etika seseorang adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dialami seseorang sehingga terbentuk nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang dalam kegiatan ekonomi. Justru itu, di Malaysia sebagai contoh, sebelum kemerdekaan di Tanah Melayu dahulunya merupakan pusat perdagangan yang maju. Kemuncak pertumbuhan perdagangan kerajaan Melaka bagaimanapun telah menarik minat bangsa Portugis, Belanda, British dan Jepun untuk menjajah lebih 400 tahun. Beberapa strategi pembangunan dan penyusunan semula ekonomi telah dilaksanakan selepas Malaysia merdeka. Dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional, dasar perindustrian negara, dasar pertanian negara, dasar perbadanan Malaysia dan dasar penswastaan adalah termasuk dalam rancangan pembangunan ekonomi di Malaysia. Jika kita melihat daripada pembangunan dan kemajuan melalui lensa ekonomi, kita dapat melihat bahawa sebahagian daripadanya telah membuahkan hasil dalam peranan kita pada hari ini. Kadar kemiskinan keseluruhan telah menurun daripada 64.8% pada 1970 kepada 0.4% pada 2016. Ini adalah hasil daripada langkah pembasmian kemiskinan.
Sepanjang 2 dekad lalu, dalam pembangunan fizikal seperti pengangkutan, komunikasi dan perumahan, beberapa kawasan luar bandar dan pinggir bandar telah pun bertukar menjadi kawasan metropolitan. Walau bagaimanapun, tanpa keseimbangan kesejahteraan sosial, sebarang kejayaan ekonomi fizikal atau material tidak akan membawa kepada kehidupan yang sempurna dan memuaskan. Pelbagai andaian dan persepsi boleh dikaitkan dengan situasi pembangunan yang tidak seimbang ini. Antaranya termasuklah krisis nilai dan etika dalam masyarakat Malaysia sendiri. Contohnya peningkatan mendadak kadar jenayah ekonomi di Malaysia yang melebihi 10% tahun ini berbanding 2 tahun yang lalu. Kemudian saya teruskan kepada kajian literatur pertama, iaitu Ekonomi Etis Paradigma Baru Ekonomi Islam. Artikel yang bertajuk Paradigma Baru Ekonomi Islam ini dikarang oleh Dr. Nirwan Umasugi, iaitu seorang pensyarah di Fakulti Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri Ternate. Ia adalah sebuah institut agama Islam negeri yang berada di Ternate, Maluku Utara, Indonesia. Artikel ini membincangkan tentang etika yang berkait rapat dengan ekonomi sekarang. Terdapat banyak definisi etika yang berbeza. Hasil daripada refleksi etika ialah pemikiran moral kerana ia dianggap sebagai cabang falsafah, iaitu falsafah moral. Wacana yang berkembang dalam kalangan ahli etika moden yang menyatakan bahawa pada dasarnya etika bukan sahaja mengenai pengetahuan baik dan buruk. Etika bukan sahaja bercakap tentang sisi normatif. Sebaliknya, etika melibatkan bidang kehidupan yang sangat luas. Daripada huraian di atas, jelas menunjukkan bahawa kajian etika merangkumi semua elemen kewujudan manusia termasuk di ekonomi. Menurut pendapat pakar ekonomi, di masa hadapan manusia akan lebih bersikap menyendiri. Saat ini masyarakat kita mungkin saling kunjung-mengunjung, komunikasi dan interaksi. Namun di masa hadapan manusia mungkin hanya mengenali ahli keluarga dan dirinya sendiri sahaja, kerana manusia berhubung satu sama lain hanya melalui internet dan terpisah dari komuniti sekitar. Etika dan budaya manusia juga dipengaruhi oleh isu ekonomi. Penakulan etika yang tinggi menurut Maslow dan Kohlberg berlaku apabila seseorang individu bebas daripada kepentingan peribadinya dan kepentingan orang lain. Apabila dilihat melalui kacamata kedua-dua tokoh barat ini, etika dan tamadun adalah berkadar terus dengan ekonomi. Bermakna apabila seseorang individu itu telah memenuhi keperluan dan keinginan asasnya, keselamatan dan harga diri, dia telah mencapai tahap kesempurnaan diri. Dalam perspektif Islam, bagaimanapun Al-Ghazali mendakwa bahawa akhlak, iaitu etika, adalah bersumberkan kerohanian yang dimanifestikan dalam tindakan yang baik hasil daripada kesedaran kepada Allah SWT. Kesukaran etika dan ketamadunan kepada masyarakat hari ini sebaliknya terikat dengan keperluan untuk menangani keperluan dan kehendak yang tidak dipenuhi. Pada pandangan Khurshid Ahmad, ekonomi konvensional hari ini dicirikan oleh dua ciri utama, iaitu yang pertama ialah berkembang sebagai disiplin bersepadu di sekitar teras kepentingan individu, perusahaan swasta, mekanisme pasaran dan motif keuntungan, berusaha untuk menyelesaikan semua masalah ekonomi dan metrik rangka kerja individu ini. Kedua, paradigma ini pada dasarnya telah memutuskan hubungan antara ekonomi dan isu transcendental dan kebimbangan mengenai etika, agama dan nilai moral. Pendekatan ekonomi moden adalah sekular, materialistik, produktivistik dan pragmatik. Pertimbangan normatif dihapuskan secara sistematik sedemikian rupa sehingga perkaitannya dianggap menimbulkan masalah baru. Kerana pengaruh inilah ekonomi semakin menjauh daripada akar falsafah etika dan menjadi rangkaian hubungan mekanikal yang mudah digunakan, bahkan dijadikan sebagai alat komunikasi dan ramalan. Kecekapan dan penciptaan kekayaan adalah konsep utama bagi sesetengah khalayak. Akibat pertimbangan keadilan dan kebahagiaan yang penting dalam proses membuat keputusan pada fasa awal adalah kurang diperkemaskan. Seterusnya, kajian literatur 2. Tajuk artikel ialah Masa Depan Peradaban Manusia. Artikel ini telah ditulis oleh pensyarah dari Universiti Putra Malaysia yang bernama Madya Dr. Ahmadi Amir bin Abdullah. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2014. Beliau merupakan seorang pensyarah di bawah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan. Beliau merupakan pensyarah dalam Fakulti Ekologi Manusia. Beliau memegang jawatan sebagai Pengetua Kolej Chancellor di Universiti Putra Malaysia.
Secara dasarnya, artikel ini telah ditulis untuk membincangkan tentang beberapa perkara penting tentang peradaban manusia pada hari ini. Contohnya, dari segi politik, perkara yang hendak dibincangkan ini adalah dalam pengajian peradaban iaitu untuk kebaikan dan juga kebahagiaan manusia serta untuk membentuk perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Malahan, seperti yang kita semua tahu, masa depan peradaban manusia memang bergantung kepada tingginya ilmu yang ada pada seseorang individu, masyarakat dan juga sesuatu peradaban yang ada. Apa yang kita boleh perhatikan, kehidupan seharian manusia hari ini adalah berdasarkan pada peredaran zaman. Sebagai contoh, manusia akan berubah mengikut zaman yang mereka tempuhi. Seterusnya, Richard Watson 2010 ada menyatakan dalam bukunya yang berjudul The Next 50 Years meramalkan perubahan dalam corak keahlian parti politik dan perubahan kepercayaan terhadap parti politik di dunia ini dalam sesebuah negara. Sebagai contoh yang beliau nyatakan ialah di England keahlian dalam parti politik telah menurun sebanyak 50% sejak tahun 1980 dan begitu juga tahap komitmen para pengundi dan kepercayaan masyarakat terhadap parti politik dan juga ahli politik. Kelompok pengundi telah meletakkan harapan yang tinggi pada ahli politik untuk menghadapi ancaman terorisme, membawa negara bersaing di peringkat global dan menyuarakan aspirasi nasional di forum antarabangsa dan kebolehan mempengaruhi agenda politik global. Penulis ada memberi contoh tentang kebangkitan China dan India dalam sektor ekonomi, juga menunjukkan peningkatan yang ketara dalam konteks globalisasi. China dan India sekarang ini sedang menuju ke arah penguasaan pasaran Amerika dan Eropah. Teori globalisasi ekonomi juga menjadi semakin goyah dengan kebangkitan kuasa ekonomi Asia. Kekuatan perdagangan regional semakin memuncak dan meningkatnya 5 kali ganda perjanjian perdagangan regional. Watson juga meramalkan pada tahun 2030, komputer akan menjadi lebih pintar daripada manusia. Mesin pula akan berfungsi tanpa dikendalikan manusia. Daripada itu, kita boleh lihat bahawa tidak hairanlah manusia telah meletakkan peradaban dan etika di belakang dan dengan itu mereka lebih mementingkan kejayaan supaya ekonomi mereka terus berkembang maju tanpa memikirkan aspek ini. Kajian literatur 3. Artikel ini ditulis oleh Osman Bakar pada tahun 2008 yang bertajuk Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban. Dalam kajian yang ditulis oleh Osman Bakar adalah mengenai globalisasi yang tertumpu pada isu-isu ekonomi. Malah secara umumnya, globalisasi ini tertumpu juga kepada globalisasi lain seperti globalisasi kebudayaan, globalisasi ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Penulis juga menegaskan bahawa semua dimensi globalisasi bukan sekadar dimensi ekonomi. Semua hal tersebut adalah sangat penting kepada masa depan rakyat dan juga negara. Ini khususnya pada masa hadapan peradaban umat Islam secara amnya. Di dalam kajian ini, penulis memberi beberapa isu utama pemikiran semasa mengenai globalisasi. Antara isunya adalah betapa dimensi globalisasi kontemporari ini sangat relevan dan penting kepada masyarakat dan negara ini. Hal ini adalah kerana melalui isu ini kita dapat menyenarai kesemua dimensi globalisasi yang dikenal pasti melalui gambaran menyeluruh mengenai globalisasi. Selain daripada itu, kita dapat meneliti sifat dan ciri-ciri setiap dimensi dan kepentingan setiap dimensi tersebut yang sangat penting kepada negara kita. Setiap dimensi itu dapat kita simpul dan dilihat melalui secara berasingan ataupun terpisah antara satu sama lain. Antara dimensi globalisasi adalah dimensi ekonomi, politik, kebudayaan dan keagamaan dan keilmuan. Hasil kesempurnaan tersebut, negara kita muncul sebagai antara negara majmuk yang berbilang kaum, agama dan bangsa. Peradaban di negara kita telah berubah wajah dan corak dan ia melalui proses pembentukan semula.
Justeru itu, haruslah kita menghargai betapa pentingnya globalisasi monografik kepada peradaban. Isu kedua dalam kajian ini adalah perlunya kita memberi perhatian terhadap hubungan antara peradaban dengan globalisasi. Dalam konteks ini, peradaban yang baik dan kuat dapat mewujudkan globalisasi yang bagus. Namun demikian, globalisasi pula meninggalkan kesan yang positif dan negatif terhadap peradaban kita. Maka dengan itu, kajian ini dibuat untuk mempertahankan peradaban daripada serangan unsur-unsur negatif dan memanfaatkan aura positif. Diharapkan berdasarkan pengalaman lepas dan kajian saintifik seperti ini, kita dapat meramalkan corak globalisasi baharu yang akan memberi kesan jangka panjang kepada tamadun kita. Berikutan itu, kita akan dapat melaksanakan usaha jangka panjang untuk membalikkan kecerungan buruk ini. Isu terakhir yang dibangkitkan dalam kajian ini ialah konsep perspektif peradaban sendiri. Dalam menangani isu berkaitan globalisasi, persoalan tentang pengertian dan konsep globalisasi itu sendiri. Isu kemunculan globalisasi, isu menganalisis globalisasi untuk menentukan kebaikan dan kelemahannya, dan isu bagaimana globalisasi harus ditangani dengan mengambil contoh di mana sejarah globalisasi bermula. Bagi orang Barat, peradaban mereka yang mencetuskan fenomena dan proses globalisasi terjadi buat pertama dalam sejarah dunia. Dalam sudut budaya Islam pula, globalisasi bermula jauh lebih awal, beberapa abad sebelum bermulanya penjajahan Barat, yang lebih sesuai dengan realiti sejarah dunia. Peranan tamadun Islam sebagai pemakin dan penggerak gelombang globalisasi pertama dunia. Beralih kepada perbincangan objektif yang boleh kita lihat dalam artikel yang bertajuk Ekonomi Etis Paradigma Baru Ekonomi Islam. Merangkumi etika ekonomi iaitu yang pertama untuk menyemai atau meningkatkan kesedaran tentang dimensi etika dalam ekonomi dan perniagaan. Yang kedua, memperkenalkan hujah moral khususnya dalam bidang ekonomi dan perniagaan serta membantu ekonomi dan perniagaan dalam menyediakan hujah moral yang sesuai. Yang ketiga, membantu pelaku ekonomi dan perniagaan menentukan sikap moral yang betul dalam profesi mereka. Objektif ketiga ini berkait rapat dengan persoalan yang telah lama dipersoalkan dalam etika, bahkan sejak awal sejarah etika di era Sokratik. Di sini kita dapat lihat bahawa penulis memfokuskan dalam objektif ketiga iaitu etika ekonomi mengkaji aspek moral sistem ekonomi secara keseluruhan. Contohnya masalah keadilan, aspek etika kapitalisme, keadilan sosial, hutang negara dan sebagainya. Pada peringkat meso, etika ekonomi mengkaji isu-isu etika dalam bidang organisasi, contohnya syarikat, institusi, pengguna, persatuan profesional dan sebagainya. Manakala di peringkat mikro pula, etika ekonomi membincangkan individu berhubung dengan ekonomi atau perniagaan, contohnya tanggungjawab, etika pengurus, pekerja, majikan dan sebagainya. Dari sini, kita boleh lihat bahawa ekonomi beretika merupakan paradigma baru bagi ekonomi Islam. Dalam ekonomi beretika direka bentuk untuk merumuskan piawaian etika untuk sistem ekonomi yang boleh digunakan secara universal. Seterusnya ialah perbincangan objektif 2. Artikel kedua yang bertajuk Masa Depan Peradaban Manusia adalah mengenai bagaimana peradaban dapat memengaruhi masa depan manusia terutama dari segi ekonomi. Masa depan peradaban manusia adalah berkait kepada dua aspek seperti jauh mana seseorang itu membaca dan juga bagaimana memperbetulkan sikap negatif agar ia menjadi amalan dalam kehidupan manusia. Seterusnya, berdasarkan artikel ini, penulis ada mengaitkan perkara ini dengan pengajian peradaban. Penulis memberitahu bahawa manusia akan bertemu dengan pelbagai paparan sejarah dan juga nilai-nilai murni seperti ketaatan, kesopanan, budi pekerti, tradisi usaha manusia dan juga inovasi. Semua itu akan menyumbang kepada perkembangan, kemajuan peradaban dan kehidupan manusia yang beretika akan memastikan manusia melaksanakan kewajipan hidup yang dapat memberi manfaat bukan sahaja kepada diri,
malah kepada keluarga, masyarakat sekeliling dan juga ekonomi negara. Kebanyakan orang telah sedar bahawa kemajuan sesebuah negara adalah banyak bergantung kepada mentaliti, cara tadbir urus oleh pemerintah, sikap rakyat dan juga tingkah laku rakyat negara itu sendiri. Semua perkara tersebut dapat membangunkan lagi negara dari segi ekonomi. Selain itu, negara juga akan dipandang tinggi dan menjadi contoh kepada negara-negara lain kerana kita mampu membangunkan negara yang maju serta rakyat yang saling bertoleransi antara satu sama lain. Perbincangan objektif 3 pada bahagian ini adalah mengenai ulasan mengenai perbincangan objektif ketiga, iaitu artikel yang bertajuk Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban. Dalam artikel ini, Chandra Muzaffar menerangkan 8 kebaikan globalisasi dan beberapa keburukan yang terjadi. Antara kebaikannya adalah peranan pelaburan asing (FDI) dalam mengurangkan kemiskinan dan mewujudkan peluang pekerjaan kepada warga asing. Yang kedua ialah peningkatan sosial dan pengukuhan kelas pertama. Yang ketiga ialah mendapat peluang yang lebih tinggi untuk mendapatkan maklumat dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Yang keempat ialah jurang komunikasi yang lebih mudah dan cepat. Yang kelima ialah mewujudkan lebih banyak kaum dari pelbagai kumpulan etnik, budaya dan agama. Yang keenam ialah melahirkan rasa simpati dan keperikemanusiaan terhadap bangsa bencana. Yang ketujuh ialah keamanan negara dapat dicapai dengan pemerintahan yang baik, dan yang terakhir sekali ialah mewujudkan hak-hak asasi kaum wanita. Jika kita melihat kepada kebaikan globalisasi ini, kita dapat melihat bahawa majoriti daripadanya terikat dengan dimensi ekonomi, manakala selebihnya berkaitan dengan dimensi politik dan sosial. Walau bagaimanapun, seperti yang dinyatakan oleh Chandra, semua bahagian globalisasi yang bermanfaat harus diterima oleh semua agama. Seterusnya ialah perbincangan. Terdapat pelbagai isu yang boleh dibincangkan berkaitan perkara ini. Contoh isu yang boleh kita bangkitkan adalah dari segi jual beli untuk meningkatkan ekonomi. Dalam jual beli seperti ada barang yang sentiasa berubah harga, iaitu seperti ikan, sayur dan seakatannya. Jadi dalam hal ini, peniaga digalakkan untuk sentiasa memeriksa harga dan kualiti barangan tersebut. Mereka perlu jujur dalam perniagaan mereka. Ada disebut dalam satu hadis oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di kawasan pasir di bandar Madinah. Baginda telah melalui tempat yang mempunyai makanan, jadi baginda memasukkan tangan ke dalam makanan tersebut. Baginda menyentuh sesuatu yang basah, maka baginda terus bertanya, "Apakah ini wahai pemilik makanan?" Maka pemilik makanan tersebut menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan, wahai Rasulullah." Lalu baginda bersabda yang bermaksud, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bahagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya? Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golongan kami." Jadi, bagaimana yang kita boleh ambil iktibar daripada perkara tersebut? Kita perlulah tidak boleh mengambil ringan tentang semua perkara, apatah lagi dalam perniagaan, supaya rezeki yang kita peroleh itu adalah rezeki yang mempunyai keberkatan. Jadi, kita tidak boleh menipu, terutama hanya untuk meningkatkan jualan dan ekonomi kita. Seterusnya, hal ini dapat kita kaitkan dalam diri masing-masing bahawa sekiranya tiada sikap etika dalam diri akan membawa kepada perkara yang negatif. Antara isu yang boleh kita kaitkan dalam topik ini dari segi ekonomi adalah semakin berleluasanya gejala rasuah dalam negara ini. Apa itu rasuah? Rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara yang berkaitan dengan tugas rasmi. Sebagai contoh yang dipaparkan dalam sinar berita harian, seperti pembangunan arus pemodenan memperlihatkan para kontraktor berlumba-lumba untuk mendapatkan tender dan berusaha untuk memenangi hati pegawai yang berurusan
atau pembuat keputusan di mana rasuah diberi sebagai jalan pintas untuk mendapatkan tender dengan mudah dan senang. Tanpa kita sedari, gejala rasuah ini membawa implikasi buruk kepada pihak tertentu seperti pentadbiran sesebuah negara yang menjadi kucak-kacir. Oleh hal yang demikian, ia akan menimbulkan masalah lain seperti kemerosotan ekonomi, pengabaian kepentingan masyarakat dan sebagainya. Malah di negara kita, gejala rasuah bukan sahaja, namun riba juga digunakan oleh segelintir masyarakat tanpa mereka sedari kegiatan ini adalah perkara yang buruk. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan selantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Walaupun mempunyai uang yang banyak, bentuk kehilangan keberkatan dalam dunia, harta mereka yang terlibat dengan riba dengan cepat hilang atau habis di telan jalan yang tidak bermakna sehingga dia merasa miskin dan lapar. Sebenarnya harta itu menjadi sebab mudahnya pemiliknya melakukan maksiat, kemungkaran dan kehinaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kehilangan kepercayaan menjadikan kita terdedah kepada rasuah, penipuan dan ketamakan. Oleh hal yang demikian, apa yang boleh kita simpulkan daripada isu di atas adalah kita sebagai umat Islam harus mempunyai etika yang baik supaya segala perkara yang dilakukan di dalam dunia ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara kesimpulan yang dapat kita simpulkan bahawa peradaban dan etika memberi kita banyak kesan yang baik. Hal ini adalah kerana perkara ini dapat memahami etika dan tamadun yang wujud dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kefahaman mereka bagi menghadapi kewujudan yang lebih kompleks serta penekanan terhadap penghayatan etika dan peradaban di Malaysia. Setiap orang akan didedahkan dengan kedinamikan fahaman etika dan ketamadunan yang merupakan kekuatan pembinaan negara Malaysia berdasarkan evolusi sejarahnya dari zaman pro-kolonial hingga pasca kolonial. Pembinaan etika dan tamadun dalam masyarakat yang pelbagai dibincangkan demi meningkatkan penghayatan etika dan peradaban demi memperkukuh perpaduan negara dan kaum Malaysia. Tamadun budaya Malaysia sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan tamadun perlu diteliti dan dihujahkan melalui aktiviti akademik yang diarahkan oleh perlembagaan persekutuan. Globalisasi dan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang kompleks memberi impak yang besar kepada penubuhan perpaduan negara. Sebagai kesannya, penghormatan terhadap etika dan peradaban terselah dalam tingkah laku tanggungjawab sosial yang digerakkan di peringkat individu, keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, perubahan masyarakat serta pembangunan ekonomi secara langsung telah menimbulkan cabaran baharu dari segi memastikan daya maju jangka panjang etika dan tamadun di Malaysia. Terima kasih. Mari saya belanja. Janji awak semua pilih saya sebagai pengerusi mesyuarat malam ni. Mael, ini rasuah namanya. Kami tak nak rasuah. Kami nak makan rezeki yang halal. Alah, ini bukan rasuah. Saya belanja makan je. Jika niat kamu nak mendapatkan sokongan atau undi kami untuk kamu dapat jawatan tu, rasuah lah namanya tu. Kami yang terima pun dianggap salah di sisi undang-undang. Alas, berapa sen sangatlah nasi lemak tu? Sikit atau tinggi nilai rasuah tu tak penting, Mael. Macam mana tu Pak Abu? Bayangkan, kerana rasuah, senjata api, dadah, pengganas, semuanya boleh masuk ke dalam negara ni. Siapa yang terima bahananya? Kita semualah. Rasuah adalah penjenayah. Anda boleh lakukan perubahan, perangi